Syirik pertama yang berlaku di dalam sejarah dunia adalah bermula pada zaman umat Nabi Nuh AS, yang mana kisah penyembahan kepada 5 Tuhan yang disebut di dalam surah Nuh ayat 23. Menurut Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahawa kelima-lima mereka ini merupakan orang soleh yang setelah matinya mereka, syaitan berbisik kepada kaum mereka supaya membina ukiran di tempat mereka beribadah. Sehingga lama-kelamaan ukiran dan 5 orang soleh itu dianggap sebagai Tuhan dan perantaraan untuk mereka memohon hajat. Peristiwa ini telah mengesahkan bahawa kewujudan kepada konsep pemujaan kepada berhala di dunia ini adalah bermula dari sikap melampau memuliakan orang soleh. Tambahan pula, setelah mereka meninggal akan terdapat sebahagian dari pengikut mereka yang akan membina patung atau menghiasi kuburnya dan berpandangan apabila berdoa dan memohon hajat di sana, maka mereka itu akan memakbulkan hajatnya. Penyembahan kepada Datuk Kong. Datuk Kong adalah sembahan dalam kepercayaan orang Cina Nusantara yang berlaku sinkretism, yakni gabungan di antara dua konsep roh, iaitu kepercayaan Tudigong yang merupakan dewa tanah hasil dari kepercayaan masyarakat Cina dan digabung dengan kepercayaan Datuk Keramat di dalam alam Melayu. Ini kerana mengikut masyarakat Cina, konsep Tudigong atau Datuk Keramat memiliki persamaan, iaitu roh orang baik-baik yang meninggal akan berdiami di suatu kawasan dan kawasan itu akan dipuja. Maka gabungan itu menghasilkan konsep baru di dalam kepercayaan Cina Nusantara, iaitu Datuk Kong. Datuk Kong majoriti adalah karakter orang Melayu yang baik-baik telah meninggal dunia dan dibina altar kecil sepena semangat dan roh orang yang meninggal itu mendiami di kawasan tersebut. Dan mereka percaya Datuk Kong dapat mengabulkan doa sebagai dewa perantaraan bagi mereka. Penyembahan kepada Buddha. Siddhartha Gautama Buddha merupakan seorang putera raja dari India yang telah mengembara untuk mencari pencerahan. Setelah beliau meninggal pada tahun 400 sebelum Masihi, ajaran beliau mula dikembangkan di utara India dan Sri Lanka. Setelah itu, pengaruh Hellenism dari Yunani yang dibawa oleh Alexander the Great telah menguasai India, terutama di kawasan Greco-Bactrian. Maka bermulanya sejarah ukiran patung Buddha dari pengaruh ukiran Yunani yang dikenali sebagai ukiran Gandhara. Pada abad 1 Masihi, konsep ukiran patung ini berkembang ke China dan ke negara-negara majoriti penganut Buddha. Dari sini terdapat 3 aliran besar dalam agama Buddha, iaitu aliran Mahayana, Theravada dan Vajrayana. Aliran Mahayana majoriti dari China, Jepun dan Korea percaya bahawa Buddha atau Bodhisattva yang lain boleh memberi pertolongan dari permintaan manusia dan mereka menganggap Buddha sedarjat dengan para dewa tertinggi. Manakala aliran Theravada pula secara umumnya tidak mengimani sedemikian dan hanya mempercayai bahawa Buddha itu adalah seorang manusia yang mulia yang telah mencapai pencerahan. Nabi Isa disembah dan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa merupakan manusia yang dilahirkan secara luar biasa dari seorang perawan yang bernama Maryam. Baginda merupakan seorang manusia dan seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah. Setelah baginda diangkat ke langit, kelompok yang mendakwa pengikutnya iaitu Saint Paul telah mendakwa bahawa baginda adalah Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa warisan. Walhal sepanjang hidup baginda tidak ada satu pun dakwaan yang menyokong ajaran yang ditambah oleh Saint Paul. Bermula dari dakwaan itu, maka kelompok yang mempertuhankan Nabi Isa berkembang dan diimani oleh Maharaja Konstantin dan dikembangkan ke barat dan timur. Maryam dianggap seperti Tuhan Ibu. Ibunda kepada Nabi Isa adalah Maryam. Maryam adalah seorang wanita mulia di kalangan Bani Israel. Di samping wujud dakwaan mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, di sana wujud juga satu kelompok yang memuja Maryam dan dianggap beliau seperti Tuhan Ibu. Patung-patungnya disembah dan dipuja serta menjadi tempat meminta hajat. Kuan Yin dari putera raja disembah menjadi Dewi. Kuan Yin adalah Dewi yang terkenal dalam kepercayaan masyarakat Buddha aliran Mahayana.
Kuan Yin asalnya merupakan seorang putera raja. Nama asalnya di dalam bahasa Sanskrit ialah Avalokitesvara. Setelah kematiannya, kisah mengenai kehidupannya menjadi perhatian dan dimasukkan ke dalam hikayat penganut Buddha yang agung sehingga ia diangkat sebagai tokoh besar di dalam aliran Mahayana. Namun, pada dinasti Song, sekitar pada abad ke-11 Masihi, imej Avalokitesvara mula bertukar menjadi seorang wanita. Imej Kuan Yin sebagai sosok wanita lebih jelas pada dinasti Yuan. Sejak masa dinasti Ming atau berkisar pada abad ke-15 Masihi, secara menyeluruh orang mula mengenal Kuan Yin sebagai seorang dewi dan disembah. Mazu dari seorang perempuan disembah menjadi dewi. Beliau pada asalnya adalah seorang manusia biasa dan setelah kematiannya beliau dijadikan sembahan dan dianggap sebagai dewi laut. Dikatakan pada zaman awal kehidupannya sebagai seorang manusia, namanya adalah Lin Mo Niang yang dilahirkan di Fujian. Ayahnya bernama Lin Yuan. Kehidupan kecilnya dikatakan sering berbakti kepada keluarga dan juga orang ramai. Dikatakan beliau mati lemas di laut ketika mencari ayahnya. Lalu setelah itu dia diangkat menjadi dewi penjaga laut. Cai Shen, dewa kekayaan. Dikatakan beliau adalah seorang tokoh yang hidup pada zaman dinasti Qin bernama Bi Kan. Beliau dikatakan seorang pemurah dan gemar memberi hadiah kepada orang ramai. Setelah kematiannya, dibina kuil ke atasnya tanda penghormatan. Sehingga kini ia disembah sebagai dewa yang memberi kekayaan. Dewa Dapur. Kisah Dewa Dapur dikatakan berasal dari seorang lelaki bernama Chang Lang yang hidup sekitar abad 2 sebelum Masihi. Chang Lang dikatakan mati kerana telah melompat ke dalam tungku dapur sehingga ia mati terbakar. Setelah itu, Maharaja Jet yang merupakan dewa tertinggi melantiknya menjadi dewa dapur yang dikenali sebagai Zhao Shen. Guan Yu, dewa perang. Guan Yu merupakan seorang panglima perang yang disanjung di China. Kisahnya juga ditulis di dalam Record of the Three Kingdoms, tulisan Chen Shou pada abad ke-3 Masihi. Kisahnya penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada negara sehingga ia disanjung dan disebut oleh orang terkemudian. Setelah itu, orang ramai menganggap beliau mulia dan diangkat menjadi dewa perang. Masih banyak lagi sembahan yang asalnya adalah dari seorang manusia dan setelah kematiannya ia dianggap sebagai dewa. Antaranya Luang Por Tuat, Jatukam Ramatek, Pon Tantik dan banyak lagi. Realitinya, ini adalah sebahagian contoh yang mana membenarkan firman Al-Quran bagaimana sejarah itu berulang. Terbentuknya konsep penyembahan patung-patung adalah bermula dari sikap melampau menghormati orang soleh dan setelah kematiannya ia dianggap sebagai Tuhan. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin.